Citra, suara informatif. Kami suara generasi My Suara. Okey, betul sekali 27 minit petang masih lagi bersama dengan DM dan seperti DM war-warkan sebentar tadi, kita sudah pun berada di dalam studio ketika ini bersama dengan panel kita hari ini sempena dengan Gen Y, segmen Gen Y, iaitu saudara Muhammad Khairul Azman, Datuk Seri Abdul Aziz. Apa khabar? Sihat. Dan DM okey? DM okey, sihat. Alhamdulillah. Always okey ya. Harus okey sentiasa. Dan beliau merupakan pengerusi GPMS Selangor. Okey, bagaimana dengan keadaan GPMS sekarang ni? Alhamdulillah, GPMS di bawah kepimpinan Saudara Zamri sekarang ni. Alhamdulillah kita rancak dan secara perlahan lah kita bergerak di setiap negeri untuk kita bantulah terutamanya pelajar-pelajar Melayu. Saya juga baru je diberikan tanggungjawab sebagai pengurusi GPMS Negeri Selangor. InsyaAllah saya menyambut baik hasrat ini dan kita sama-sama lah lakukan yang terbaik untuk mempertahankan dan juga memantapkan lagi dari segi pendidikan untuk golongan anak muda kita. Okey, dan juga hari ini kita nak panggil nama manja ni apa dia? nama yang biasa orang panggil bro Khairul ke bro K ke, selalu orang panggil Azman lah. Panggil Azman Azman boleh lah. Azman boleh. Okey, dan hari ini Azman akan berkongsi bersama dengan My Suara FM dan juga bersama dengan pendengar setia di luar sana berkenaan tajuk hari ini iaitu peremajaan kepimpinan. Jadi DM ada bagi tahu sikit sama ada nak cerita pasal pemimpin yang remaja ke atau nak meremajakan pemimpin ke, atau bagaimana nak meremajakan pemimpin tu mungkin dah tak boleh lah kan, sebab pemimpin kita pun semua dah orang panggil apa, dah lebih daripada bukan tua lah, berumur lah. Berumur lah. Kalau tua tu takut lain sikit. Lain sikit bunyi dia kan. Jadi kalau anda nak tahu apa cerita berkenaan dengan peremajaan kepimpinan, teruskan bersama dengan kami di My Suara FM. Azman merupakan pengurusi GPMS Selangor. Alright, dan tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan peremajaan kepimpinan. Okey, sedikit introduksi daripada Azman sendiri. Terima kasih DM hari ini ya. Terima kasih pertamanya, terima kasih lah sudi jemput saya pada hari ini. Sama-sama nak kongsikan lah ya pengalaman dan juga apa yang kita rasa berkaitan dengan Gen Y pada hari ini. Dan dalam konteks perbicaraan kita pada hari ini, kita bercakap soal peremajaan kepimpinan. Dia bagi saya, dia ada dua konteks untuk saya mengulas topik kita pada hari ini. Sama ada ialah kita nak bercakap soal peremajaan kepimpinan ni, macam DM tanya tadi lah, sama ada kita nak remajakan pemimpin yang sedia ada ke, ataupun kita nak meremajakan dari segi pendekatan mereka untuk suitkan dengan trend belia pada hari ini, ataupun kita nak lahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin muda. Jadi itu konteks dua konteks yang kita boleh berbicara. Tapi saya nak lebih tekankan kepada dalam kita melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin muda. Okay. Sebab saya suka nak bagi contoh lah. Contoh dari macam saya. Alhamdulillah diberi peluang hari ini, baru berumur 20 tahun, tetapi dah diberi peluang untuk menjadi seorang pengurusi GPMS Negeri Selangor. Dan juga merupakan ahli parlimen belia juga Negeri Selangor, juga yang termuda waktu itu. Saya masuk pada tahun 18 tahun. Umur 18 tahun. Sebab minimum umur pada saat itu adalah 18 hingga ke 30 tahun. Okay. Jadi saya memang masuk waktu tu 18 tahun dan alhamdulillah diberikan kepercayaan, menang juga di Selangor ni. Jadi saya fikir bahawa inilah benda-benda ataupun platform-platform yang perlu ada untuk anak-anak muda hari ini menonjolkan bakat mereka untuk bersama-sama dalam kepimpinan, tak kira lah di peringkat cawangan ke, di peringkat negeri ataupun malah di peringkat negara itu sendiri. Tapi yang perlu ada adalah ruang-ruang sebegini supaya anak muda boleh bersama-sama dalam untuk kita membangunkan negara. Dan selain daripada itu, kita juga orang belia ni, anak muda ni sendiri kena ada minat dan kena pupuk minat tu. Sebab kalau diberi buka ruang sekali pun, tapi kalau tak ada yang nak masuk, nak ceburi pun, tak ada guna juga. Macam kita buka tanah sawah lah. Bukan tak ada sawah, nak usahakan. Tak ada usahakan, tak ada guna juga. Sebab tu program-program untuk kita memupuk minat itu perlu ada juga. Sebab itu saya selalu tekankan, iaitu semangat kesukarelawanan dalam diri anak muda hari ini mesti ada. Itu sangat penting. Sebab kalau kita tak ada semangat sukarelawan ni, maknanya kita sendiri pun tak nak menyumbang. Maknanya bukanlah kita nak menyumbang kepada pembangunan negara, tapi kita kena memberi sedikit orang kata apa, add value lah dalam negara ni. Kita tahu dah ada sistem dan sebagainya, tapi kita sebagai orang muda ni bukan hanya kita berfoya-foya nak enjoy. Biasalah kita orang muda belia, golongan muda ni lebih suka ialah hiburan, sukan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, saya fikir mereka perlu mengambil bahagian dalam soal
isu-isu negara, isu-isu ekonomi maupun politik sekalipun. Kalau mereka perlu tahu, ambil tahu. Sebab ini penting. Sebab ini juga berkaitan dengan masa depan mereka. Mungkin ramai tak mengambil kisah tentang apa yang bakal berlaku dalam negara. Mungkin pada mereka as long aku boleh hidup macam biasa, aku boleh cari kerja, aku boleh makan dan boleh bagi family segala kemampuan yang ada. Mungkin dari soal kepimpinan ni bagilah dekat orang lain. Mungkin itu bukan tanggungjawab. Betul. Mereka tidak merasa itu sebagai satu tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan dalam keluarga sendiri pun kita konteks kepimpinan itu tetap ada kan? Betul ada. Kita memimpin di mana-mana. Tidak semestinya dalam kerajaan, tidak semestinya dalam persatuan. Malah di rumah pun kita ada carta dia lah. Dari segi Carta kepimpinan organisasi itu, kan? mesti ada. Itu memang standard di mana-mana. Jadi sebab tu saya kira kita sendiri kena pupuk minat tu. Tambah pula mungkin di peringkat awal lah. Biasalah kalau kita selalu dengar peribahasa belentur buluh, biarlah dia rebungnya. Jadi samalah juga kita aplikasikan kepada sini untuk kita pupuk minat itu daripada awal lagi. Sebab saya nak bagi contoh kalau boleh. DM. Saya baru-baru ni saya pergi ke UK. Okay. Mereka juga ada youth parliament dia orang lah, parlimen belia UK. Alright. Cuba DM teka. Yang paling muda sekali agak umur berapa? Agak-agak lah. Agak-agak lah Mungkin belasan tahun, macam 18 tahun. 18 tahun ya. Saya pun terkejut. Yang paling muda ahli parlimen dia yang bercakap dalam Dewan Parlimen, umur dia 10 tahun. Oh, okey. 10 tahun baru dah jam 4 pada ketika tu. Kalau kita kat Malaysia baru dah jam 4. dah boleh bersuara, bercakap di Dewan Parlimen itu mewakili seorang anak muda. Jadi itu maknanya di UK ni dah mula. Jadi Malaysia juga kita kena macam tu. Kalau kita tengok Malaysia hari ni 10 tahun kita masih lagi duk main guli. Duk main guli. Tak pun mendengar sekarang ni dengan gadget-gadget yang ada. Mungkin tak tahu pun senario isu-isu semasa yang ada di negara. Alright. Okay, itu dia sedikit opening daripada Azman berkenaan dengan peremajaan kepimpinan. Dan sebenarnya kalau kita nak tahu, sebenarnya mungkin Azman sendiri pernah merangkakan bagaimana cara-cara untuk memberikan mereka ni minat. Kadang-kadang kita tak tahu juga bagaimana untuk memulihkan mereka ni menjadi seorang yang berminat untuk menyertai dalam badan-badan kepimpinan. Okey, kejap lagi kita tanya Azman lebih lanjut lagi. Masih lagi bersama dengan DM dan juga Azman, pengerusi GPMS Selangor. Ini dia untuk rakan-rakan yang berada di UK. Dia cakap, kawan-kawan dekat UK tengah dengar sekarang ni, selamat mendengar MySuara FM dan terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Okey, DM juga ada cerita waktu DM di sekolah menengah dulu. Waktu di DM kita ada pemilihan untuk jadi presiden kelab. Jadi masa tu DM menghadiri presiden sebagai presiden kelab sejarah kat sekolah lah. Jadi sejarah ni. Masa tu DM form 5. Tiba-tiba ada seorang pelajar tingkatan 1. Dia baru masuk lah sekolah tu, kira macam baru minggu pertama semester macam tu. Dia pun datang ke depan, dia kata boleh tak kalau saya nak jadi presiden. Dia terkejut tau bila dia tanya macam tu. Dia kata budak ni baru masuk sekolah kan. Lepas tu tiba-tiba kau cakap dengan senior kau macam ni. Apa ni kan. Tapi berbalik kepada persoalan kita tadi, bagaimana untuk meletakkan minat dan juga bagaimana untuk meletakkan keberanian macam pelajar tingkatan 1 ni tadi. Betul. Dia berbeza. Setiap orang ni dia berbeza. Sebab kadang-kadang ada yang memang daripada lahir-lahir pun. Macam mungkin yang DM sebut tadi, budak tu mungkin dia dipupuk sendiri. Dalam diri dia memang dah ada minat itu. Dan tambah-tambah lagi apabila senario di luar sana mungkin dia lihat keadaan semasa di luar, ataupun mungkin dia lihat dari persekitaran dia, mungkin abang-abang dia dan sebagainya yang memberi dia sumber inspirasi dan juga semangat untuk menjadi seperti mereka. Jadi mungkin dia tengok DM waktu tu, hebat, pakar sejarah mungkin waktu itu. Dan nak pakar sejarah saya. Mungkin dia lihat idola-idola ini ataupun figure-figure, orang kadang-kadang dipanggil public figure tertentu. Jadi dia pun minat nak menjadi seperti mereka. Jadi itu juga mendorong mereka ni untuk jadi bersemangat dan untuk menjadi pemimpin juga. Pada satu hari nanti sampai form 1 pun terus nak jadi terus minta tu presiden. Jadi itu sebahagian daripada itu. Tapi kalau cara-cara yang boleh kita pupuk, sebab sehari ni kalau kita tengok banyak platform yang telah disediakan. In fact seminar dan sebagainya telah selama ni pun telah dijalankan. Tetapi platform, saya nak bagi contoh yang menarik bagi saya. Contohnya Parlimen Belia di bawah Kementerian Belia Sukan, di bawah Yang Berhormat Menteri Khadijah Jamaluddin. Ini saya fikir satu platform yang begitu baik, iaitu membuka ruang dan peluang kepada mereka yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun untuk duduk di dalam Dewan Rakyat, berbahas seperti seorang ahli parlimen dan berbincang soal isu-isu yang betul-betul penting dan mungkin sensitif.
pada hari ini. Isu-isu yang maknanya kita berbincang soal betul-betul isu yang memang diperkatakan di luar sana. Jadi ini saya fikir satu medium ataupun platform yang begitu baik untuk anak muda bersuara. Sebab mereka juga bertanding. Dan sekarang ni pun dah buka. Kalau untuk pengetahuan dah buka untuk batch yang baru. Saya tahun ni dah habis dah. Kita batch yang pertama ni tahun ni last. Jadi registration yang baru telah pun dibuka. Itu saya kalau boleh saya nak galakkan lah kepada anak muda yang berumur 18 hingga 30 tahun ni sertai platform yang telah disediakan ni, sebab cukup bagus memberi mereka peluang dan ruang untuk bersuara di parlimen lagi. Tak bukan semua orang boleh duduk dalam parlimen dewan rakyat. Itu satu privilege orang kata. Boleh ketuk meja dalam tu. Betul. Jadi itu satu privilege yang telah diberikan kepada anak muda untuk bersuara. Dan kemudian kita ada fellow perdana contohnya. Kita bekerja bersama dengan menteri, directly dengan menteri. Jadi exposure terus diberi peluang untuk bersama dengan menteri. Dulu mana ada? Dulu nak jumpa menteri kena tunggu program, kena tunggu. Itu pun kadang-kadang beratur duduk kat belakang, baru dapat tangan je. Baru dapat salam saja. Hari ini kerajaan memberi peluang boleh duduk bekerja bersama dengan menteri untuk dapatkan pengalaman. Jadi saya tengok kerajaan bukan tak ambil kisah. Kerajaan dah lakukan banyak platform dan juga ruang dan peluang untuk anak-anak muda bersuara dan juga menunjukkan bakat mereka. Cumanya itulah tadi, bila dari segi kita nak membina untuk memupuk semangat, itu yang menjadi persoalan. Tapi kita sendiri, so saya cakap, bila ada minat itu, yang penting saya kata tadi, kita kena ada sikap kesukarelawanan. Ini cukup penting. Bukan paksaan. Kena ada sukarela dulu. Bila sukarela baru kita cinta. Kalau tak suka, mula-mula tak suka pun lagi mana nak cinta. Yalah, betul kita juga kena kan. suka dulu. Jadi baru boleh kita buat. Lepas tu saya nak bagi contoh satu lagi. Saya pernah pergi ke Queensland. Saya ikut ayat saya kan banyak kita buat program-program bantuan kemanusiaan. Di Queensland, waktu banjir di Queensland di Australia, saya nak bagi contoh, the whole university di Australia ditutup selama 2-3 hari untuk kerahkan anak-anak muda diorang membantu membersihkan dan juga membantu rakyat mereka yang berada di Queensland. Ini yang mereka buat. Sebab tu saya fikir kalau boleh, apa salahnya Malaysia juga boleh buat benda yang sama. Maknanya bila contoh kalau ada banjir besar di Kelantan ke di Terengganu dan sebagainya, mungkin kita ambil pendekatan 2-3 hari kita bagi mereka off untuk bersama-sama membantu mengerahkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa kita ni turun membantu di tempat-tempat yang terkena banjir. Sebab hari ni itu hari waktu banjir tu ramai yang nak berminat, tetapi mungkin ada yang tak tahu cara, mungkin ada masalah logistik, ada masalah kewangan, ataupun mungkin ada kelas waktu itu. Jadi kalau kita boleh tiru apa yang dibuat di Australia itu, juga dapat memupuk semangat kesukarelawan itu dalam jiwa anak-anak muda kita pada hari ini. Jadi maknanya kadang-kadang bukan sekadar minat aja, tetapi perlu juga bantuan daripada NGO dan juga bantuan daripada mereka-mereka yang berada di pihak atasan untuk membuka jalan kepada mereka yang berminat ni. Alright. Ada banyak lagi soalan sebenarnya yang nak tanya, tapi kita relax dulu, semakin panas hangat dah. Okay, kita terus dengarkan MyStar FM, Citra Generasi Informasi. Okey, waktu sekarang ni 2.35 petang, masih lagi bersama dengan Muhammad Khairul Azman, Datuk Seri Abdul Aziz, pengurusi GPMS Selangor, dan juga bersama dengan DM. Kita berbicara tentang peremajaan kepimpinan. Jadi kalau dulu kita ada mini parlimen tahun 1980-an, di mana budak-budak berbayar 10 tahun, 12 tahun mereka berada dalam mini parlimen, rasa macam comel. Tetapi walaupun isu yang mereka nyatakan itu bukanlah isu yang terlalu besar, tetapi dekat situ pun kita dah nampak bagaimana mereka cuba untuk memberikan exposure kepada anak-anak muda ni, terutama kanak-kanak ini, untuk menjadi pemimpin. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dari segi kepimpinan pada peringkat awal masa tu, program tu dah cukup bagus. Dan sehingga sekarang kita ada parlimen belia. Dan parlimen belia ni orang kata rentetan kepada apa yang mini parlimen lakukan. Cuma diamarkan selepas ni mini parlimen diteruskan sampai bila kan. Dan sebenarnya untuk anak-anak muda ini bergerak dengan lebih ke depan, kadang-kadang mereka menghadapi satu cabaran yang mana mereka mendapat halangan di peringkat atasan yang mereka lebih berusia ni. Mungkin dari segi pengalaman menyebabkan segalanya terpaksa dicatu dari segi idea, daripada 5 mungkin lepas 1 saja. Jadi mungkin Azman boleh jelaskan sedikit supaya mungkin kita perlu remajakan peringkat-peringkat atasan ni. Bagi pendapat saya betul. Sebab tu saya kata tadi dalam 2 konteks. Saya rasa konteks pertama kita dah bincang kaitan dengan kita nak lahirkan ramai pimpinan muda. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan pemimpin yang ada sekarang ini kena remajakan pendekatan mereka. Maknanya they have to find a way macam mana nak attract anak muda ni supaya bersama dengan mereka. Jadi sebab itulah ruang dan peluang mesti diberi. Tak kisahlah dari peringkat cawangan, bahagian negeri,
in fact negara, pimpinan tertinggi negara mesti berikan ruang ini kepada mereka. Sebab dia kena ingat 45%, lebih kurang 45% pengundi pada pilihan yang akan datang adalah daripada golongan belia. Jadi bagi saya itu satu jumlah yang begitu-begitu besar dan crucial untuk kita ambil kira. Sebab saya fikir yang menentukan nanti juga adalah golongan belia ni. Jadi kalau tidak ada pendekatan engagement dengan mereka, macam mana? Bila waktu mengundi nanti, mereka dah ada pendirian mereka. Sebab mungkin tak ada engagement dengan dia, jadi dia orang pun tak kisahlah nak undi mana pun. Jadi kalau ada engagement pada awal lagi, kita daripada sekarang sampai ke pilihan raya nanti, so ada bonding dengan mereka dan mereka pun rasa selesa dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Tak kira lah umur apa pun, tapi kalau pendekatan kita remaja, tak apa, walaupun umur dah 50 ke 60, tapi kalau cara kita, style kita buat bergerak macam umur 20-30 tahun pun boleh juga. Masih jadi anak muda pun rasa selesa dan atraktif dengan kita. Jadi sebenarnya mewujudkan keselesaan. Mewujudkan keselesaan itu saja. Dan saya fikir bahawa seorang pemimpin yang baik bukanlah dengan melaksanakan tugas penuhnya dengan, yalah, kalau kita nak define pemimpin yang baik apa, macam mana kita nak define pemimpin yang baik ni? Bagi saya senang. Pemimpin yang baik adalah mereka yang boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru yang lebih baik daripada mereka. Itu saya punya, to me is a very simple definition. Kalau you are very good leader, you can produce more leader which is better than you. Itu baru betul definisi pemimpin yang betul, pemimpin yang benar. Maknanya dia bukan kisah pasal diri dia. Ini pasal negara, pasal masa depan perjuangan anak bangsa dan juga anak-anak muda kita. Kita kena lahirkan lebih ramai. Nak meninggalkan legasi yang baik. Nak lahirkan lebih ramai, itu baru you berjaya. Kalau you asyik cakap tentang you punya timing saja, you buat semua ni, and then lepas tu tak ada dah. Dah tak ada kesinambungan. Jadi apa gunanya? Kita di sini kita nak meneruskan legasi tu. Tadi dia yang tadi nak meneruskan legasi, so kena lahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin muda. Kita kena buka ruang. Be friendly to them. Jangan kita terus tutup, tak nak langsung anak muda, kita rasa takut. Sebab sekarang ni lah KJ pun dah umumkan 2018 kita nak buat had umur belia tu nak turunkan daripada sekarang ni 15 hingga 40. Belia 40 pun belia lagi sekarang ni. Belia lagi. So kita nak turunkan 15 hingga ke 30. Sebab kalau kita pergi ke International Youth Forum, ke forum-forum antarabangsa yang hantar belia negara-negara lain, hantar belia umur 15, 17, 20, in fact 25, kita masih lagi hantar 35, 40 tahun. Jadi rambut dah berubah. Jadi macam mana? That's why we have to cope with the standard sekarang ni. Maknanya kita kena remajakan lah. Maknanya kita kena tekan, kena turunkan. So dalam 2018 insyaAllah baru kita akan laksanakan yang itu 15 sampai ke 30 adalah golongan belia. Jadi badan-badan persatuan dan juga NGO kena bersedia lah. Dan kena bersedia untuk memberi ruang kepada mereka yang golongan yang umur tadi tu untuk mula aktif. Kalau tak bagi peluang, macam mana mereka nak tunjukkan bakat mereka? Senang je. You have to be friendly and you kena fikir ini bukan soal kita, bukan soal persatuan, itu ialah soal untuk kita membangunkan perjuangan anak muda itu sendiri untuk demi negara kita yang tercinta. Itu saja. Kalau kita fikir pasal negara, bukan pasal pendirian ke pasal peribadi, tak ada masalah. Kita buka ruang seluas-luasnya kepada anak muda. Kalau dia capable, apa salahnya? Dan kalau dia minat, apa salahnya? Bagi laluan pada anak muda. Itu bagi pendapat saya lah. Yalah, kita seharusnya kita setelah kita memberikan ruang kepada mereka, dah war-warkan peluang kepada mereka, seharusnya kita memberikan mereka sedikit, tak banyak, sedikit kebebasan supaya mereka dapat belajar buat silap dalam kepimpinan. Sebab tak semua pemimpin buat baik semuanya jadi baik. Ada kadang-kadang niat yang baik, tiba-tiba ada kesilapan yang berlaku juga. Jadi daripada kesilapan tu, orang kata belajar daripada kesilapan untuk membetulkan. Betul. Sebab zaman muda ni lah apa kita kena buat silap supaya dia masa depan nanti tak silap. Ya, betul. Dan saya nak bagi contoh satu last berkaitan dengan golongan muda ni. Saya nak bagi contoh. Tahun dulu saya pun baru tahu fakta ni sebab saya check Instagram Datuk Seri Nazir Razak, adik kepada Perdana Menteri kita. Kalau kita tengok ada satu gambar dia post. Waktu tu Tun Razak, ayahanda beliau, menjadi timbalan Perdana Menteri pada umur 37 tahun. Saya pun baru tahu, terkejut. 37 tahun dah menjadi timbalan Perdana Menteri. Tengku Razali Hamzah menjadi Menteri Kewangan Malaysia pada waktu itu berumur 39 tahun. Dan Tun Hanif belum sampai 40 lagi. Tun Hanif Omar waktu itu menjadi IGP, Ketua Polis Negara, pada umur 35 tahun. Ini yang saya tengok dalam Instagram Datuk Seri Nazir lah. Jadi maknanya kalau dulu pun orang-orang muda ni telah diberi peluang untuk menjawat jawatan-jawatan yang sebegini, dan tengoklah apa kesannya, mereka telah berjaya melaksanakannya dengan baik. Jadi kalau sekarang ni pun apa salahnya kita memberi ruang dan peluang kepada anak muda untuk menunjukkan bakat, dan mana kita tahu insya-Allah betul lebih baik hasilnya nanti kalau kita beri ruang kepada mereka.
Ya, seperti macam pasukan bola sepak sendirilah. Kalau kita meletakkan pengalaman tu terlalu lama di atas padang pun kadang-kadang boleh juga menyebabkan kekalahan. Ada masanya kita perlukan tenaga-tenaga baru juga Betul. untuk berada di atas padang. Jadi soal kepimpinan ni juga sama juga macam kita bermain bola. Kan? Dan kita harapkan juga sebenarnya dengan pemimpin-pemimpin yang baru yang sedia ada, mungkin selepas ni kita mungkin boleh buat satu program 3 legasi atau 3 generasi kepimpinan. Kita ada mini parlimen, kita ada parlimen belia dan kita ada parlimen yang sedia ada. Tapi kan jadi mungkin juga ada program yang boleh disatukan, meletakkan 3 generasi dalam satu program. Okey. Itu berkenaan dengan kepimpinan. Mungkin selepas ni ada lagi yang ingin ditambah. Jadi anda pastikan teruskan bersama dengan MySuara FM. Okay, masih lagi bersama dengan DM dan bersama dengan Saudara Azman kita dalam isu hari ini ataupun topik kita hari ini berkenaan dengan peremajaan kepimpinan. Jadi mungkin ramai juga yang nak tahu kita sudah ada GPMS. Antara GPMS ni merupakan antara badan yang sangat dipercayai oleh Semenanjung Malaysia ni kerana gabungan pelajar Semenanjung Malaysia, dan juga mereka mungkin menganggap GPMS ni juga sebagai idola dalam soal-soal kepimpinan. Jadi mungkin dari bagi pihak GPMS sendiri, bagaimana agaknya untuk merealisasikan konsep peremajaan kepimpinan ini dan bagaimana GPMS boleh membantu agar program ini dapat berjalan seperti yang kita kehendaki. Well, GPMS ni satu badan NGO yang telah begitu lama bertapak di negara ini. Zaman Tun Siti Hasmah dulu pun salah seorang pengasas kita. Kemudian yang bahagia Tun Abdul Ahmad Badawi juga pernah menjadi presiden GPMS. Dan sampai ke hari ini Kekanda Zamri sebagai presiden GPMS. Dan kita selama ni konsisten dalam kita ingin memupuk semangat kepimpinan dalam diri pelajar-pelajar khususnya. Sebab kita ni GPMS kan, gabungan pelajar. Jadi kita fokus kita lebih kepada pelajar. Maknanya kita nak daripada awal lagi di peringkat persekolahan, kita nak pupuk dah. Yes. Pertama dari segi semangat untuk kita menimba ilmu. Itu yang sangat penting. Ilmu ke mana kita pergi pun, hidup kita ni sampai mati pun kita belajar. Every day we are learning new things. So ilmu tu memang kita kena letak sebagai satu elemen utama. Sebab sangat penting ilmu ni. Kemudian baru kita bercakap soal kita nak mendidik dan memupuk semangat kepimpinan tu dalam diri pelajar-pelajar. Jadi kita akan bergerak lah ke seluruh negara. Kita buat program-program outreach bersama dengan pelajar-pelajar. Mungkin kita bawa idola-idola ataupun public figure tertentu untuk turun ke sekolah memberi talk dan sebagainya untuk memberi sumber inspirasi kepada anak-anak muda ni, supaya dia orang lebih semangat nak tahu dan macam mana cara mereka boleh bersama-sama membantu ataupun boleh bersama-sama menunjukkan bakat mereka yang terpendam. Kadang-kadang banyak bakat-bakat anak-anak muda kita tak tahu. Daripada menyanyi, berlakon itu memang banyak lah. Itu banyak sangat dah tu. Tapi dari segi kelebihan-kelebihan dari segi kepimpinan dan sebagainya ada dalam diri mereka. Tapi kadang-kadang mereka satu mungkin dia orang tak tahu mana nak pergi. Yang kedua mungkin kita pula terlepas pandang. Jadi sebab tu sayang lah bakat-bakat yang mungkin kita rasa boleh kita expand. Bakat-bakat boleh dikembangkan dengan lebih lagi, tapi sebab lepas pandang dan mungkin mereka tak tahu siapa yang mereka perlu jumpa dan sebagainya, jadi mereka tak dapat nak tonjolkan. Sebab tu adanya NGO sebegini. Banyak NGO sekarang ni adalah media sosial, banyak boleh retweet, share, media macam-macam, Instagram, Facebook, Twitter. Sekarang ni berlambak, and then orang ilmu muda, di ujung jari sekarang ni. And then banyak orang muda memang relying on that. Especially I think Instagram sekarang ni. Semuanya Instagram. Tapi apa salahnya kita gunakan medium Instagram ni juga untuk kita berkongsi pendapat ataupun pengalaman kita, ataupun mungkin kalau ada program-program outreach yang kita buat, kita kongsikan di Instagram, share ramai-ramai, daripada kita share benda-benda yang tak ada manfaat, ataupun mungkin kadang ni tahulah zaman sekarang ni semua zaman kita share, kita retweet. Kadang-kadang benda yang tak betul pun kita retweet, kita share. Jadi ini juga satu masalah untuk anak muda kita ni, yang kita, sebab kita patut kita kena buat research ataupun kita teliti dulu. Contoh ada berita-berita baru masuk. Tak kisahlah isu apa, isu negara ke, isu apa pun sekalipun. Yang penting saya tengok hari ni kita kena buat research dulu. Kaji dulu, tanya betul tak betul. Ini kalau hari ni kalau kita tengok, bila keluar satu tweet itu ataupun di terus Facebook, terus retweet, terus share tanpa kita tahu pun. Kadang-kadang tak baca pun terus retweet. Ini pun kadang-kadang masalah juga. Supaya suatu bila orang tanya dia tak tahu nak jawab. Sebab dia pun tak tahu. Jadi sebab tu kita kena kaji dulu. Anak muda hari ni kita kena bijak. Kita kena bijak. Jangan kita hanya share dan retweet membabi buta. Dia mesti kita buat satu kajian yang menyeluruh,
tengok dulu apa isu tu, dapatkan fakta yang betul, barulah kita retweet, barulah kita buat benda-benda yang kita nak kongsikan idea dan pendapat kita berkaitan dengan certain isu yang ada kan. Itu baru cara dia. Sama ada kita patut kongsi ataupun tidak, ataupun just simpan dalam diri simpan je. kita baca untuk diri kita pun tak apa. Tapi kalau kita niat baik nak berkongsi benda-benda yang kita yakin betul, tepat, tu tak salah lah. Tapi kalau yang secara sembrono kongsi maklumat-maklumat yang tak betul, sebab itulah banyak isu-isu kan selama ni kita ada banyak isu-isu, contoh kehilangan MH370 dan sebagainya. Ada yang membangkitkan terjumpa kapal semua. Jadi takut dia mengundang kontroversi-kontroversi yang tak diingini. Lebih-lebih lagi ialah contoh kalau dalam isu tu keluarga bangsa dan sebagainya. Jadi kita kena fikir, kita kena jadi bijak. Anak muda hari ni kena bijak. Jangan sembrono menyebarkan berita-berita yang tak betul. Okay, alright. Dan juga kita harapkan selepas ni mungkin banyak juga usaha lain yang telah dibuat oleh GPMS untuk mendekati anak-anak muda. Dan orang cakap kalau mereka nak datang kepada kita tu mungkin agak susah. Kalau orang muda nak datang ke GPMS, mana nak pergi pejabat GPMS ni semua kan. Boleh, kita open. Tetapi DM cadangkan lebih baik GPMS sendiri keluar berjumpa dengan mereka, kerana dia orang lebih suka kalau orang datang. Jadi orang datang kat rumah tu dia lebih honoured. Betul. Tapi kalau nak lebih tahu boleh Facebook, Instagram GPMS kan boleh tahu. Itu senang. Dia sekarang ni senang je sebab dia orang ni semua ada Instagram. Nak follow senang je. Nak jumpa saya pun senang. Nombor saya pun boleh bagi, tak ada masalah. Itu dia. Tapi kalau tak bagi sekarang penuh pula telefon. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Muhammad Khairul Azman, merupakan pengurusi JPMS Selangor, kerana sudah datang ke My Suara FM. Dan insyaAllah kita akan bertemu sekali lagi. Sebenarnya kalau nak cerita pasal peremajaan kepimpinan ni takkan habis. 3 hari 2 malam. Memang. Kita boleh bersembang. Boleh bersembang pasal ni sahaja. Dan begitu kita harapkan JPMS selepas ni akan bergerak lebih maju jaya dalam merealisasikan segala apa yang telah ada dalam KPI yang perlu dicapai oleh JPMS sendiri. Okey, dan kepada anda semua teruskan mendengar bersama dengan My Suara FM.